Selamat pagi semua. Selamat pagi, Puan. Oke, baiklah, selamat pagi. Terima kasih hadir terlibat pada pagi ini. Oke, baiklah, sila duduk dulu. Oke, pada pagi ini seperti yang seperti yang kita tahu, wabak penyakit sekarang ini semakin merebak dan kita perlu bertindak segera. Mari kita mulakan terlibat pada pagi ini. Oke, terima kasih Puan Angelica. Saya ingin berkongsi data mengenai wabak ini. Berdasarkan laporan terbaru, terdapat peningkatan kes sebanyak 20% dalam tempoh seminggu yang lalu. Jadi, virus ini merebak melalui titisan udara dan kontak rapat. Terima kasih Dr. Elviana. Seperti yang kita sedia maklum, wabak ini semakin membimbangkan pada masa ini. Oleh itu, apakah langkah pencegahan yang perlu petugas kita ambil? Oke, untuk petugas kesehatan kita, petugas kesehatan perlu memakai peralatan yang lengkaplah macam PPE seperti glove, baju pelindung, topeng muka. Selain itu, pastikan kebersihan tangan diamalkan macam hand hygiene, pakai 5 momen lah. Lepas tu pastikan juga bilik rawatan mempunyai pengudaraan yang baik, juga boleh mengurangkan risiko penularan. Kami juga perlu pastikan semua hospital dan klinik mempunyai bekalan PPE yang mencukupi. Adakah bekalan kita mencukupi, Puan Angelica? Ya, Encik Azhar, terima kasih. Setakat ini kami telah menerima juga bekalan tambahan yang sedang mengedarkannya ke fasiliti semua fasiliti. Jika ada kekurangan, Encik atau semua orang lah boleh laporkan segera supaya ada tindakan yang lanjut boleh kita lakukan. Saya juga mahu pastikan setiap fasiliti menjalankan stok audit secara berkala juga. Okey, saya ingin menambah bahawa kita perlu memperhebatkan usaha pengesanan kontak dan pengasihan kes. Hal ini adalah kunci untuk mengawal penularan. Pasukan kita perlu dilatih untuk menjalankan pengesanan kontak dan dengan lebih efisien. Puan, bolehkah kita juga memperkuatkan komunikasi kepada orang awam sebab ramai yang masih keliru tentang langkah-langkah yang perlu diambil? Okay, saya setuju dengan Cik Himal. Kita memang perlulah kerap mengadakan terlibat sidang macam ni dan kita juga perlu menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat kepada setiap lapisan masyarakat. Jadi pastikan semua mesej yang kita mahu sampaikan kepada setiap lapisan masyarakat itu mudah dipahami. Encik Himal, bolehkah kamu pastikan kita mempunyai bahan komunikasi yang berbagai bahasa? Boleh Puan, saya akan berusaha sehabis baik untuk cadangan tersebut. Kalau pasal itu, nanti saya minta pertolongan daripada pihak NGO lah. Tuan Pengarah, kami dari pihak NGO akan sedia membantu dalam usaha komunikasi dan pendidikan kepada masyarakat. Jadi, apakah peranan spesifik yang boleh kami mainkan? Terima kasih Puan Sepenia. Kerjasama dari NGO sangat penting. Anda boleh membantu kami dengan menyebarkan risalah, mengadakan sesi pendidikan komuniti dan juga membantu mengenapasti kawasan terutamanya pedalamannya yang memerlukan perhatian segera. Kita juga perlu pastikan bahawa informasi sampai kepada golongan rentan, terutama mereka yang warga emas dan juga mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Okey, Puan Angelica, tapi kita jangan lupa tentang keadaan pekerja kita lah, staf kita. Mereka pun perlu mendapat rehat yang cukup untuk meneruskan mereka punya perjuangan bertugas tu lah. Puan Angelica, bagaimana dengan logistik untuk pasukan kecemasan? Adakah kita mempunyai sokongan yang cukup untuk pergerakan dan pendapatan? Baiklah Encik Alif, kita telah menambah baik koordinasi dengan agensi kerajaan lain seperti polis dan tentera untuk membantu kita dalam bidang logistik. Kita juga telah memastikan setiap pasukan kecemasan kita dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan. Okey, kita juga perlu memastikan bahawa semua petugas kita faham protokol pengurusan kes dan pengendalian pesakit yang betul. So, latihan berkala juga perlu dijalankan. Betul tu Dr. Fahana. Saya akan pastikan latihan tambahan dijalankan. Kita juga akan menyediakan modul dalam talian untuk memudahkan akses. Saya juga mencadangkan petugas kesihatan disediakan ruang yang khusus untuk mereka berehat
dan melegakan tekanan terutamanya mereka yang bekerja shift berpanjangan. Itu idea yang baik, Cik Nurisma. Kita akan aturkan ruang yang khas lah untuk setiap hospital bagi mereka. Pastikan mereka juga mendapat makanan yang berkhasiat dan rehat yang mencukupi ya. Saya nak tanya, bagaimana dengan bantuan psikologi untuk petugas kita? Mereka menghadapi tekanan yang sangat tinggi sekarang ni. Baiklah Encik Himal, jangan risau. Kita akan bekerjasama dengan konselor dan juga psikologi untuk menyediakan sokongan mental dan emosi mereka juga. Sesi konseling ni dia jangan risau juga, dia sebab dia disediakan secara percuma untuk semua petugas kesihatan. Baiklah, saya rasa kita sudah bincangkan perkara yang penting. Adakah apa-apa lagi yang kamu orang mau tanya? Saya rasa kita juga perlu memantau perkembangan rawatan baru dan vaksin. Kita perlu sentiasa mengikuti perkembangan terkini dan memastikan kita bersedia untuk mengadaptasi protokol rawatan baru. Saya setuju dengan Dr. Aliza. Kita akan menubuhkan satu jawatan kuasa kecil lah untuk memantau perkembangan rawatan dan vaksin. Dr. Elviana, bolehkah anda mengetahui jawatan kuasa ini? Boleh Puan, tiada masalah. Saya akan melaporkan semua perkara ini dalam membuat laporan secara berkala lah. Okey, satu lagi perkara. Bagaimana dengan sokongan untuk keluarga petugas kesihatan? Mereka juga menghadapi tekanan kerana ahli keluarga mereka berada di barisan hadapan. Baiklah, kita juga akan memperkenalkan program sokongan untuk keluarga petugas kesihatan. Okey, ini termasuklah bantuan kewangan, konseling dan aktiviti komuniti untuk memberikan sokongan moral kepada mereka. Ya, betul tu Puan Angelica. Saya sebagai pegawai sumber manusia mencadangkan agar kita menyediakan faedah tambahan untuk petugas kesihatan kita seperti memberi insurans tambahan dan bonus motivasi bagi menggalakkan mereka terus berkhidmat dengan baik. Itu idea yang baik, Cik Aliana. Kita akan pertimbangkanlah insentif tersebut untuk memastikan petugas kesihatan kita mendapat ganjaran yang setimpal dengan usaha mereka. Juga, pastikan semua hospital mempunyai pelan kontingensi yang jelas. Jika terdapat lonjakan kes, kita perlu tahu bagaimana untuk menguruskan sumber dengan lebih efisien. Betul tu Encik Alif. Setiap fasiliti perlu menyemak dan mengemaskini pelan kontingensi mereka. Kita juga akan mengadakan simulasi untuk memastikan kesiapsiagaan. Okey, saya juga ingin menambah, kita perlu memastikan maklumat yang disebarkan adalah tepat dan mengelakkan penyebaran maklumat palsu yang boleh menyebabkan orang ramai menjadi panik. Kita akan bekerjasama dengan media untuk memastikan semua maklumat yang disebarkan adalah sahih dan tepat. Kempen kesedaran mengenai bahaya maklumat palsu juga akan dilaksanakan. Baiklah, terima kasih atas komitmen anda semua. Mari kitalah bekerjasama mengawal wabak ini dengan lebih erat. Jika ada sebarang isu atau cadangan yang ingin dikemukakan, silalah berkomunikasi dengan saya. Itu saja dari saya. Taklimat kita akan berakhir di sini. Selamat bertugas dan jagalah keselamatan anda semua. Ya.